A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberikan rahmat, kesihatan yang baik sehingga mampu lagi kita terus bersama-sama menjayakan program Jenasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita masuki siri yang ke-246. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu mengadu-adukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian khususnya kepada guru kita malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris bin Safari yang dah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni, insyaAllah. Sekarang ni dah pukul 9.41, marilah kita mulakan program kita malam ni dengan sama-sama kita bukanya dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, tetamu ataupun guru kita pada malam ni tak lain tak bukan adalah Ustaz Faris Muhammad Faris bin Safari, iaitu merupakan guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang sekarang ni berkhidmat di Selangor dan Persekutuan Kuala Lumpur. InsyaAllah akan sama-sama kita pada malam ni dalam siri Jenasi Al-Quran ke-246, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz merupakan penampilan kali keempat dah atau kelima dah, saya tak pasti, saya ingat saya kali keempat dah tak bersama-sama kita. Kalau tuan-tuan ingat yang terakhir hari itu sebelum bulan puasa itu Ustaz bersama-sama kita dengan anak. Masa tu masih lagi ada COVID, isteri kena kuarantin, jadi anak ada bersama-sama Ustaz batuk-batuk. Jadi kita harap anak dah sihat dah. Hari ni sihat dah kot Ustaz ni ya? Alhamdulillah, semua sihat. Tak dengar Ustaz? Tak dengar? Mak. Tak dengar lah suara. Ya. Ha? Apa ni? Baik. Dengar suara saya ya? Suara saya dengar apa ya? Ada suara saya ya? Suara Ustaz dengar dekat komputer anak tu, tapi saya punya tak dengar. Saya check. Yang lain dengar suara saya ya? Dengar Ustaz, okey, clear. Clear Ustaz. Ya. Okey. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wire ke speaker tu saya tak kita cucuk ke tempat lain. Cucuk ke tempat antenna. Patutnya dia punya power tu. Silap saya kira wire power cucuk ke antenna. Mana dengar suara? Wire power tak, bateri tak ada lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gangguan. Jadi malam ni insyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz. Tengok kehadiran masih lagi kurang, mungkin sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita masih lagi ada urusan macam-macam. Maklum dah lah, dah lepas raya ni macam-macam urusan. Mereka akan join kita sebentar lagi, harap-harap kita dapat macam biasa, seramai mungkin untuk menyertai untuk
bersama-sama Ustaz pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa program kita adalah program mengaji sebenarnya. Iaitu kita nak mengaji, membaca Al-Quran 2 muka surat setiap malam. Iaitu bersama-sama mengikuti bacaan yang diperdengarkan oleh guru kita ataupun khalifah kita setiap malam. Jadi kita akan dengar dan kita akan cuba ikut membacanya di rumah 2 muka surat. Selesai saja Ustaz mendengarkan bacaan Al-Quran, insya-Allah saya akan baca terjemahan dia dalam bahasa Melayu dan kemudian kita akan serahkan kembali kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan yang telah didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Daniel, Wan Roslan kemarin. InsyaAllah kita akan sambung, iaitu dengan kita akan sambung baca surah Al-Zukhruf, iaitu ayat yang ke-48 sampai 73 di muka surat 493 dan juga 494. Malam ni kita akan dengar bacaan daripada Ustaz Muhammad Faris, surah Al-Zukhruf ayat 43 sampai 73, muka surat 493 dan juga 498. Dan daripada tuan-tuan boleh baca terus daripada Al-Quran yang tuan-tuan buka, tuan-tuan juga boleh tengok pada skrin, insya-Allah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, saya nak serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris untuk meneruskan siri jenazah Al-Quran kita yang ke-246 pada malam ini. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rahim dan terima kasih semua ahli jemaah Surah Al-Jaya. Dan malam ini insya-Allah kita sambung kita punya pengajian muka surat 493 dan 494 surah Az-Zukhruf ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا
يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات
قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah.
kita sama-sama dah dapat mendengar bacaan yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, dan kita juga dapat sama-sama turut sama membaca di rumah masing-masing surah Al-Zukhruf ayat 48 sampai 73 yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris tadi sebentar tadi. InsyaAllah seterusnya saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita telah baca. Muka surat 493. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dan tidaklah kami tunjukkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, wahai pensihir, berdoalah kepada Tuhanmu agar lepaskan kami seperti apa yang telah dijanjikan olehnya kepadamu. Sesungguhnya jika doamu dikabulkan, kami akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu daripada mereka, ketika itu juga mereka ungkir janji. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik daripada orang iaitu Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa Musa tidak dipakaikan gelang daripada emas? Atau adakah malaikat datang bersama-samanya untuk membelanya? Maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pengajaran bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putera Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak-sorak gembira kerananya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Sekiranya kami mahu nescaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kami di bumi. Dan baginda Isa benar-benar menjadi petanda kepada datangnya hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu berasa ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali tunduk kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebahagian daripada apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itulah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berdebat dengan mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim kerana azab pada hari yang pedih kiamat. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara mendadak, sementara mereka tidak menyedarinya? Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama lain, kecuali bagi mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka yang berserah diri. Masuklah dan gembiralah kamu ke dalam syurga bersama pasanganmu. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas daripada emas dan di dalam syurga itu terdapat
apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam syurga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagainya kamu makan. Sadaqallahul azim, benar firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita juga dah dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat daripada surah Al-Zukhruf ayat 48 sampai 73 yang kita baca tadi. Semoga dengan kita membaca terjemahan dalam bahasa Melayu yang disediakan di dalam Al-Quran yang ada terjemahan, kita dapat memfaham sedikit apa yang Allah perintahkan ataupun apa yang Allah firmankan kepada kita. Kerana dalam bahasa ada orang yang tak pandai bahasa Arab, yang tak boleh, tak faham, boleh baca tetapi tak boleh faham bahasa Arab tersebut. Jadi kita bersyukur kerana telah disediakan Al-Quran dengan terjemahan yang kita boleh baca dalam bahasa Arab, dan juga kita boleh baca faham apa yang difirmankan dalam bahasa Melayu, insya-Allah, dengan kita membacanya. Sebab itulah kita sangat-sangat baik kalau kita dapat membaca terjemahannya bersama-sama dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi sebab tu pada setiap malam kita mengambil pendekatan untuk membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Selain daripada itu, kita ada pengisian ilmu. Semoga pencerahan akan diberikan oleh Ustaz dalam pengisian ilmu di aspek yang Ustaz nak sentuh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya nak serah kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris bin Safari untuk meneruskan kita punya slot kuliah kita, kuliah Ajar 10 kita, dengan memberikan tazkirah kepada kita, insya-Allah. Sekian, dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah dapat lagi saya buat kali yang keempat ke kelima, wallahu a'lam. Saya pun tak ingat kali keberapa. Main masuk aja kan. Alhamdulillah dapat lagi kita bersua dalam keadaan secara maya. Pertama sekali saya minta maaf yang jemputan jamuan hari raya tu tak dapat nak hadir ya, sebab saya ada program lain dekat sini sebenarnya. Jadi tak apalah, saya doa daripada jauh. Alhamdulillah saya tengok meriah, saya tengok Cikgu Rahim dalam Facebook tu meriah, alhamdulillah. Meriah seperti mana yang saya duduk kat sana dulu. Tapi saya rasa lagi meriah. Sebab saya tengok dah ada penambahan kemah, dah ada dewan, dah menggunakan dewan. Kalau dulu tak guna lagi dewan sensor. Ni dah guna dewan sebelah surau tu kan, betul tak? Alhamdulillah. Moga apa yang kita lakukan moga mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, malam ni insya-Allah saya kongsi sedikitlah berkaitan dengan adil. Bila kita sebut berkaitan dengan adil ni kadang-kadang kita mampu sebut di mulut adil. Kita hendaklah menjadi seorang pemimpin yang adil. Kita hendaklah menjadi seorang ketua keluarga yang adil. Kita hendaklah menjadi seorang guru yang adil. Bagaimana menjadi seorang yang adil? Adil ni kita kadang-kadang kita boleh ungkap, tapi nak lakukan untuk jadi benda tu realiti susah. Perlu ada kekuatan. Antara kekuatannya apa dia? Kekuatannya adalah yang paling utama sekali. Kekuatan untuk kita berlaku adil,
Tak payah kita fikir adil pada orang lain. Kita fikir adil pada diri kita dulu. Adil, adakah kita adil pada diri kita sendiri? Sebelum kita fikir, adilkah kita terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, terhadap ahli keluarga. Kita fikir, adakah kita adil dengan diri kita? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-11, kalau tak silap saya, bukan surah Al-Ma'idah, surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Saya boleh, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh rujuk muka surat Allahumma shalli ala Muhammad 542 ataupun ke 543 atau kurang 42 atau 43, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa ayat ni? Ayat ni menceritakan tentang apa? Cerita tentang ilmu. Apa itu? Apa yang diceritakan? Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu, dan beberapa darjat, dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi kita nak bersifat adil terhadap diri kita ni, mesti kita kena ada ilmu. Perkara yang pertama mesti kena ada ilmu. Walaupun kita dah berusia, terus menuntut ilmu. Di mana sahaja, mana medan, baik kita menuntut ilmu di surau masjid ataupun di tempat-tempat khas, anjuran-anjuran NGO ataupun apa saja anjuran, asalkan nama dia majlis ilmu, teruskan belajar. Apa saja ilmu. Jangan kita hadkan, aku minat ilmu fiqh, jadi belajar fiqh je lah. Tak boleh. Aku minat ilmu tauhid, jadi belajar tauhid je lah. Tak boleh. Kita dalam Islam ni, kita kena belajar semua, segala bentuk ilmu yang ada dalam agama Islam, kita perlu belajar. Baik ilmu duniawi, baik ilmu akhirat, kita kena belajar supaya kita tidak didunia-duniakan. Jadi, perkara yang pertama untuk adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Apa dia? Mesti ada ilmu. Supaya kita tidak diperbodoh-bodohkan. Dengan ilmu tu kita dapat pertingkatkan kita punya keyakinan. Dengan ada ilmu tu kita dapat bantu orang lain. Dengan ada ilmu itulah kita akan seseorang itu akan dipandang mulia dan disegani oleh masyarakat, bahkan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila orang ada ilmu, orang akan rujuk kita. Bila kita ada ilmu, orang akan rujuk kita. Walaupun ilmu kita kecil. Ilmu apa? Ilmu buka paip. Ilmu. Kalau tak ada orang yang menuntut ilmu tu, orang lain nak rujuk siapa? Mesti orang akan cari tukang paip. Dia nak rujuk macam mana? Ilmu enjin, mesti orang rujuk. Semua ilmu. Ilmu bab tahara, ada pakar rujuk dia. Tak semestinya ada title guru, ustaz. Tak semestinya. Semua yang ada di atas muka bumi ni, tak kira lelaki ke perempuan, ilmu mesti ada. Apa sahaja ilmu. Apa sahaja ilmu. Baik, itu perkara yang pertama yang perlu
perlu ada dalam diri seorang untuk berlaku adil terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Lepas tu barulah bila kita dah adil pada diri kita, tak berlaku zalim pada diri kita, barulah kita berpindah ke tingkat yang seterusnya untuk bersikap adil pada orang yang selayaknya. Jadi dengan ilmu ni kita perlu tingkatkan ilmu kita dari semasa ke semasa, supaya update, up to date, kemas kini, up to date. Apa yang berlaku sekarang kena update. Ilmu. Sebab ilmu sentiasa berkembang, dari semasa ke semasa berkembang, dari masa ke semasa. Dia tak sama ilmu yang zaman dahulu sampailah zaman tahun 30-an, 80-an, 90-an, tak sama perkembangan ilmunya pada tahun 2020, 2021, 2022, tak sama. Jadi kita kena terus belajar dan terus menuntut supaya kita bergerak seiring dengan peredaran ini. Okay. Jadi jika kita tidak berlaku adil kepada diri sendiri dengan bermalas-malas dengan mencari ilmu, maka kehidupan kita akan menjadi terumbang-ambing, tak stabil. Contoh berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, kita nak rujuk, kita dah tak ada ilmu, kita nak rujuk orang, jadi kita dah tak tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu buat. Itu yang berlaku bila seseorang itu ilmunya cetek, berlakulah perkara yang luar daripada kawalan. Jadi peluang untuk mendapat pekerjaan pun, kalau tak ada ilmu, susah nak dapat peluang pekerjaan, bagi untuk menyara kehidupan keluarga. Jadi apa lagi? Berlakunya masalah sosial. Kalau kita tak ada ilmu terhadap diri kita, masalah sosial akan berlaku. Okey, seterusnya berlaku juga masalah kemiskinan yang berpanjangan. Sebab dah tak ada kerja, tak ada pendapatan, maka duduk dah takut dulu. Okay. Seterusnya, bila kita tak ada ilmu, sudah pasti orang akan pandang rendah dan hina. Kita ni, kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu sesuatu perkara, kita akan dipandang rendah dan dipandang hina oleh masyarakat. Kalau kita tengok sekarang macam tu lah, itulah hakikat. Kalau dekat KL tu, itulah hakikatnya. Kalau orang yang tak ada ilmu tu, merata kita jumpa. Duduk sana, duduk sini, duduk bawah jambatan, duduk sana. Kadang-kadang sedih tengok. Kadang-kadang sedih kita tengok. Kalau kat Penang kita tak tahulah ada ke tak ada. Tapi kalau kat KL ni berlambat. Hari-hari lah boleh jumpa. Sebab saya pun malam KL Subang. Jadi on the way balik KL Subang tu, nampak lah jumpa. Macam-macam PL ada. Itu kesannya bila kita tak ada ilmu dan kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kita anggap, hidup ni hanya sementara. Ya, betul. Hidup ni hanya sementara. Tapi dalam keadaan sementara itulah apa yang perlu kita buat supaya kita tidak sia-siakan kehidupan yang sementara. Jadi saya harap dan saya berharap sebenarnya kita semua ni, walaupun kita dalam keadaan yang serba dah ke depan, kata zaman dah, kalau kita nak terkejar pun, saya boleh kejar lagi, budak-budak pun mungkin boleh kejar lagi. Kesian kan ni ibu-ibu, ayah-ayah nak kejar kat zaman yang moden. Memang banyak sikit lah. Banyak benar sistem.
Dan banyak benar sistem yang kita guna ikut. Jadi apa yang Ibu Ayah mantapkan dulu, ilmu-ilmu yang asas dalam agama Islam itu yang utama. Ya, ilmu-ilmu asas dalam agama Islam itu yang utama. Dan itu yang kita akan gunakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita akan gunakan dalam kehidupan anak cucu kita. Itu yang kita akan gunakan sebagai panduan dalam hidup kita. Nah, ilmu-ilmu yang duniawi ni kalau ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan boleh ikut, silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting kita seimbang, ada ilmu duniawi, ada ilmu akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat membantu kita untuk kita bersikap adil terhadap diri kita. Sikap adil terhadap diri kita. Diri kita ni ada hak untuk sesuatu. Jadi kita kena penuhi hak kita. Dan untuk kita bantu orang lain. Kalau kita tak penuhi hak kita, macam mana kita nak bantu orang? Kalau kita sendiri tak ada ilmu, macam mana kita nak bantu orang yang memerlukan? Macam saya cakap tadi lah, kalau kita tak ada ilmu, yang macam saya cakap tadi, ilmu buka paip, macam mana kita nak bantu orang untuk buka paip? Kita terpaksa jadi orang yang pakar. Begitu jugalah dalam ilmu bab taharah. Kalau kita tak pandai memiliki ilmu tentang taharah, jadi macam mana kita nak bantu ahli keluarga kita? Kan? Jadi ilmu tu nampak macam alah, bersuci je, bukan susah pun kan. Tapi susah tak susah pun renyah jugalah bab suci tu. Kan? Bab haid contohnya. Bukan tentang perempuan je yang kena tahu bab haid, lelaki pun kena tahu juga bab haid. Kadang-kadang ada yang perempuan yang tak tahu tukaran haid, tempoh haid, datang haid berapa hari, apa tempoh darah istihadah, apa semua tu. Yang tu ilmu. Laki perempuan wajib kena tuntut. Jadi elakkan daripada kita merasa cukup. Dan cukup terhadap ilmu yang kita ada. Alah, cukuplah ilmu yang ada tu. Dah lah, nanti dah mati hilang dah ilmu. Macam tu lah orang Melayu kita. Banyak lah saya tanya kawan-kawan saya, bukan saya tanya orang lain, kawan-kawan saya ni. Cukup lah, dah degree tu cukup lah, tak payahlah nak ambil seterusnya. Dan kita tambah ilmu bukan nak kerja pangkat dah. Kita tambah ilmu untuk kita kembangkan kita punya ilmu. Macam saya ambil sambung belajar bahasa Arab. Saya bukan niat saya nak belajar bahasa Arab ni, saya nak kembangkan bahasa. Saya nak guna bahasa ni, saya nak berkomunikasi dengan bahasa ni, dan saya nak murajaah dengan bahasa. Alhamdulillah, apa yang saya niatkan, saya pergi ke UM Muslim Raya. Semua pensyarah-pensyarah, semua kawan-kawan satu kelas saya memang takallam bil lughah Arabiyyah, la tatakallam bil lughah Malayaiyah, wala tatakallam bil lughah Malaysiyyah, wala tatakallam bil lughah Inggerisiyah, takallam bil lughah Arabiyyah. Memang betul-betul belajar bahasa Arab. Jadi pada saya tak perlu orang kita, yalah kalau ada duit lebih tu memanglah nak pergi ke Jordan apa semua tu kan. Tapi ada kawan satu kelas, ni saya cerita. Tapi tak tahulah kalau orang lain tak tahu. Kawan satu kelas saya daripada Urdun. Ini kaya kan? Daripada Urdun, fresh graduate daripada Urdun. Masuk sama master di Universiti Maya, bahasa Arab. Tapi tak boleh cakap bahasa Arab. Tak boleh cakap bahasa Arab. Bila saya tanya dia kenapa tak boleh cakap? Sebab dia kata dia duduk dekat sana, memang sana bi'ah Arab. Tapi bila duduk satu rumah dengan orang Melayu, dia cakap Arab. Duduk rumah dengan orang Melayu, dia cakap Arab. Dia kata bahasa dia, bahasa rojak lah. Bahasa Arab dia, Arab rojak. Dia campur, Amni Fusha dia campur. Jadi bahasa dia tak dapat kuasai sebenarnya. Ya Alhamdulillah. Ilmu penting. Apa saja perkara, ilmu tu penting. Jadi kita nak bersikap adil terhadap diri kita, terhadap ahli keluarga kita. Jadi kena ada ilmu. Teruskan berusaha mencari ilmu selagi kita masih hidup. Supaya dengan ada ilmu itu, Allah berkati hidup kita, Allah rahmati hidup kita, dan Allah naungi kita, Allah tingkatkan darjat kita.
supaya dengan ilmu itu kita dapat berfikir dan mampu membezakan antara perkara yang baik dan yang buruk. Daripada kecil lagi berakal apa dia maksud, bermayus apa maksud, dan mampu membezakan perkara baik dan buruk. Itu bab apa fiqh lah memayus. Tapi kalau bab ni ilmu, ilmu mampu membezakan antara perkara yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu kita dapat mengetahui sama ada perkara itu benar atau tidak. Di kesimpulan yang saya dapat buat dari alam ini, tutuplah ilmu walau di mana kita berada. Tak semestinya ilmu itu perlu dituntut di masjid dan di surau sahaja. Mungkin tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh dapat ilmu di media-media sosial, di laman-laman sesawang rasmi, mungkin boleh dapat di mana-mana anjuran-anjuran NGO, asalkan dia adalah ilmu. Berapa dengan ilmu ni? Dengan ilmu itulah kita dapat gunakan sebagai panduan untuk kita bersikap adil terhadap diri kita dan juga bersikap adil terhadap orang lain. Bila kita adil dengan diri kita, kita dapat penuhi apa yang kita perlukan, kita akan secara tak langsung kita akan bersikap adil terhadap orang lain. Pertama sekali, mesti kena adil terhadap diri kita. Bagaimana nak adil dengan diri kita? Mesti ada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri, dan ini semua daripada Allah. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faris yang telah menyampaikan tazkirah dan slot posting kita pada malam ni, di mana Ustaz menceritakan mengenai satu istilah lagi, iaitu adil. Adil di mana Ustaz fokuskan kepada satu aspek daripada adil, iaitu untuk berlaku adil kita kena ada ilmu, kita kena cari ilmu dan kita kena kuasai ilmu. Yang utama kita kena adil kepada diri kita sendiri, insya-Allah lepas tu dia akan turun adil kepada orang sekeliling dan sebagainya. Jadi ilmu, jadi fokus utama pada malam ni khusus mengenai ilmu. Dapatkan ilmu, tak kira kita akan belajar di mana kita selalu dengar, belajar daripada dalam buayan sehingga ke yang lahat, kita akan terus belajar. Kerana masa berjalan, jadi setiap masa kita akan berdepan dengan perkara-perkara baru dan ilmu, banyak macam ilmu yang kita boleh pelajari. Macam Ustaz sudah tadi, mungkin pada zaman kita kanak-kanak kita tak sama dengan sekarang, ilmu yang ada sekarang ni. Kalau kita tengok teknologi saja pun memanglah teknologi lagilah tak sama. Kalau kita tengok telefon saja, dulu telefon satu saja ada di rumah ataupun di pejabat apa semua tu. Sekarang ni semua orang ada handset di tangan, tak sama. Dulu tak boleh bawa telefon, dia duduk di situ lah. Ada apa sekarang ni, kita tengok apa pondok-pondok telefon dah tak berfungsi dah. Tak ada dah pun nak cari pondok telefon bersusah. Pasal orang semua ada handset, jadi kita kena ada ilmu. Jadi orang yang menguasai ilmu boleh boleh menggunakan handset tu dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Boleh bantu orang lain, boleh berniaga dengan handset, dia boleh retail, dia boleh buat perkhidmatan handset dan sebagainya. Sebab ada anak murid cikgu sekolah SMK Sarjana Indah sekarang ni dah buka dia kelulusan daripada universiti di mana? Pusing ke tak berarti. Itu dari segi dia bidang pengimejan ni, X-ray, bidang X-ray. Dia sarjana muda, apa nama istilah dia tak tahu, tapi X-ray lah.
Lepas tu keluar, dia kerja sekejap dengan apa swasta di Kuala Lumpur. Kemudian berhenti, dia ambil keputusan untuk berhenti. Balik dia kerja dengan kedai telefon handset kat sini. Dan sekarang ni dia buka sendiri lah. Dia ada buka sendiri dekat Maidin, Kuala Buntang. Nama dia Muhammad Aiman, Nabil Aiman bin Johari. Jadi nampak cara ilmu tu dia kuasai lah, sebab ilmu tu boleh dipelajari macam Ustaz bagi tahu tadi, boleh dipelajari di mana-mana, di mata tempat sekarang ni aspek dah. Terutama dengan teknologi ni, dia belajar daripada YouTube. Daripada YouTube juga boleh dapat ilmu. Jadi tengok sebab kalau mana-mana telefon apa jenis kita boleh tanya kat YouTube tu. Tanya telefon apa telefon jenis ni ada masalah ni macam mana. Jadi dalam itu ada jawapan dia, ada video yang orang akan terangkan sebab kes-kes tu banyak berulang berlaku benda yang sama. Jadi dengan cara yang demikian kita dapat kuasai dan kita dijadikan sebagai sumber pendapatan macam anak murid cikgu Nabil Aiman. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian tersebut, betapa pentingnya ilmu. Kita tak boleh berhenti daripada menuntut ilmu kerana memang kita akan melalui fasa-fasa ilmu tersebut. Sebab setiap detik saat berlalu, usia kita makin bertambah, maksudnya pengalaman kita. Kalau kita tak kutip ilmu tu rugilah. Kita semakin, sepatutnya kita makin, orang kata makin tua, makin banyak ilmu, tetapi orang yang mengabaikan ilmu, makin tua dia makin tak tahu. Kita tolaklah yang kes nyanyuk. Nyanyuk tu tak upaya. Wallahualam. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan kepada tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan adil dan juga ilmu, macam mana hal ilmu. Jadi silakan Haji Yaakob dulu. Ataupun Cikgu Safiah dulu. Cikgu Safiah ni kenalan Ustaz Muhammad Faris kita. Jadi untuk mengetahui Ustaz Muhammad Faris, Cikgu Safiah dengan tim dia semalam hari Ahad lepas berjaya menjadi Johan gerai paling terbaik, iaitu gerai Muslimah. Jadi mungkin Cikgu Safiah nak berinteraksi dengan Faris, Ustaz Faris kita. Silakan Cikgu Safiah. Mana Cikgu Safiah ni tak berinteraksi, tak bersedia lagi ke Cikgu Safiah? Cikgu Safiah? Belum lagi. Kita bagi ke Cikgu Haji Yaakob dulu. Haji Yaakob Ayub, silakan. Terima kasih Tuan Rahim yang telah dapat menafsirkan ayat-ayat yang saya baca bersama kita Ustaz tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bercakap tentang adil tadi. Ya. Adil itu perlu ada tentang ilmu lah bagi kita lah. Jadi dalam memperoleh ilmu, kita betul menambahnya dari masa ke semasa. Jadi adakah ilmu-ilmu yang kita tuntut tu boleh kita gunakan untuk diri sendiri atau untuk orang ramai. Jadi dalam sifat lain, kita boleh patutkah kita gunakan untuk dalam dunia dan juga akhirat. Itu saja soalan saja. Bukan soalan untuk jelasan sajalah. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji Yaakob. Baik. Ilmu tu luas ya. Alhamdulillah. Ilmu tu luas. Ilmu ada ilmu duniawi, ada ilmu akhirat. Ilmu duniawi kalau kita tak tuntut tak boleh juga. Ilmu akhirat nak tak nak kena ada. Jadi kita kena seimbangkan ilmu duniawi dan juga ilmu ukhrawi. Kena seimbangkan. Jangan banyak ke duniawi, ukhrawi sikit. Banyak ke ukhrawi, duniawi sikit. Tak boleh juga. Ya, kita kena seimbangkan. Mesti seimbangkan supaya bila kita nak gunakan ilmu tersebut, kita mudah untuk apply, kita mudah untuk kita aplikasikan. Tak semua ilmu duniawi sesuai untuk kita gunakan. Tak semua ilmu untuk kita gunakan dalam sesuatu perkara. Mungkin kita kena gabungkan. Mungkin kita kena gabungkan. Ilmu duniawi dengan ukhrawi mungkin kita kena gabungkan. Contoh, kalau dalam
Al-Quran. Kita tafsir Al-Quran. Kita gabungkan juga dengan sains, ya, matematik itu, sains matematik itu ilmu dunia. Al-Quran ini memanglah sedia ada daripada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi kita kena combine. Soalan yang tadi, adakah ilmu yang kita perlu tuntut tu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain? Kita tuntut ilmu tu untuk kita guna pada diri kita dulu. Pertama saya kata adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Bila kita dah adil pada diri sendiri, barulah kita gunakan ilmu yang kita ada itu untuk kita bantu pada orang yang memerlukan. Jadi dengan ilmu itu insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak dengan ilmu yang kita ada, kita dapat bantu orang yang memerlukan pada ketika mana kita ada waktu itu. Tak semestinya kita kena tuntut ilmu untuk kegunaan orang lain. Memang kena tuntut ilmu untuk kegunaan orang lain, tapi kita tuntut dulu ilmu untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang pertama saya kata tadi, ilmu mesti kena ada sifat adil terhadap diri kita sendiri. Bila kita dah adil dalam diri kita sendiri, kita dah ada ilmu, kita dah boleh bezakan antara baik dan buruk, kita dah boleh melaksanakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, dan kita dah boleh bertolak ansur dengan orang lain, maka barulah kita tuntut ilmu yang seterusnya, ilmu untuk kegunaan orang ramai, untuk kegunaan awam, untuk kita bantu orang lain. Step yang pertama mesti ilmu untuk kegunaan diri kita. Bila kita dah mantap, dah boleh apply apa sahaja keadaan, barulah kita tambah lagi ilmu kita untuk kegunaan awam. Boleh? Sahaja? Boleh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak jemput Puan Datin Amnah Kasim daripada Banting untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Datin Amnah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni tak boleh nak sebab ada orang buat shooting tu, jadi saya tak beranilah nak cakap kuat-kuat kan, sebab ada orang buat shooting. Tapi saya nak mengikuti jugalah. Itu suara saya tak mengganggu ke kat sana? Itulah saya pelankan lah. Nanti termasuk pelankan dia punya volume ni pelan. Saya tak ada apa soalan ni Ustaz. Okey, tak pelan nantilah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Haji Amnah. Jadi untuk beritahu Ustaz, rumah Haji Amnah ni, Datin Amnah ni dekat Banting ni, memang kap pengarah-pengarah filem, sama ada filem dokumentari ataupun syarikat-syarikat macam apa Petronas ke, PM ke, dia pun selalu buat syuting untuk iklan, buat filem dan sebagainya. Rumah tradisional yang cantik, yang mereka suka. Jadi memang jadi lokasi dalam sebulan tahu berapa kali dah yang saya tahu ni memang terbaik lah Tin. Jadi tempat syuting. Jadi bila ada syuting, mereka mengambil tempat itu. Kalau kita kita pun kena bagi lalu agak mereka lah. Sebab tu macam Datin Sultan. Walaupun terima kasih kepada Datin kena sudi, walau dalam keadaan orang ada di sana, sanggup untuk buka juga dalam volume yang sejuk, yang perlahan pun jadi. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya nak jumpa Pak Hajar Nur Lelawati untuk berinteraksi dengan Ustaz. Ini cikgu lah, bekas pengetua. Silakan Hajar Nur Lelawati. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz, saya tertariklah dengan tajuk malam ni.
Jadi ilmu tu sangat penting lah, sebenarnya semua orang setuju. Apa pandangan Ustaz tentang seseorang yang dia know of everything but master of none? Pernah dengar Ustaz? Dia tahu semua tapi dia tak tahu secara detail tentang sesuatu. Know of everything, tahu semua. Tapi setengah orang dia tahu satu bidang aja, bidang lain dia tak apa-apa nak tahu. Katakan profesor ke PhD ke, nak tukar lampu, satu lampu pun mungkin dia masalah kan. Tapi orang yang biasa-biasa ni dia tahu banyak benda, cuma dia tak ada ijazah lah, dia tak ada kelulusan. Macam mana pandangan Ustaz? Terima kasih Puan Haja Nurulawati. Alhamdulillah, soalan yang menarik. Kita orang yang biasa-biasa tapi tahu semua benda, tapi orang yang ada degree, ada PhD, ada master, tapi dia hanya tahu satu benda. Alhamdulillah. Macam saya cakap tadi, kita macam saya cakap, saya sambung belajar bukan sebab pangkat, saya sambung belajar bukan sebab atas ke apa sebagainya. Jadi kita sambung, kita ilmu, pandangan saya tentang ilmu, lebih baik kita ada, kita tahu banyak perkara daripada kita hanya tahu satu perkara sahaja. Sebab bila kita tahu banyak perkara, secara tidak langsung kita dapat bermuamalah, kita dapat berinteraksi dengan orang yang berada di sekeliling kita. Macam saya kata tadi, kan? Bila dia dah tahu semua benda, alhamdulillah, orang yang dah tahu semua banyak ilmu tentang beberapa perkara, maka dia dah mampu untuk ada terhadap diri dia sendiri. Sebab apa saya kata dia mampu untuk ada terhadap diri dia sendiri? Sebab dengan ilmu yang dia ada itu, dia dapat gabungkan antara ilmu-ilmu yang dia ada itu untuk digunakan untuk diri dia sendiri dan untuk digunakan untuk membantu orang lain. Berbanding dengan orang yang hanya fokusnya kepada satu ilmu, satu ilmu dan hanya mahir dalam satu ilmu saja, tapi dia hanya boleh bantu orang yang tertentu saja. Hanya orang yang tertentu saja. Contoh kalau macam saya bidang bahasa Arab, hanya boleh bantu orang yang belajar bahasa Arab je lah. Kan? Tapi berbeza dengan orang yang ada banyak ilmu, dia boleh bantu orang yang memerlukannya. Contoh dia ada ilmu macam Puan Haja kata tadi, ilmu untuk tukar lampu, dia boleh bantu. Ilmu untuk tukar paip, dia ada ilmu, dia boleh bantu. Ilmu untuk enjin, dia boleh bantu. Ilmu untuk bahasa Tamil contohnya, dia belajar, dia boleh bantu. Jadi ilmu, lagi banyak ilmu yang kita ada, lagi banyak kemahiran yang kita perolehi dalam kehidupan kita, itu adalah lebih baik berbanding dengan satu saja ilmu yang kita fokuskan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Fokus yang pertama, kita dapat adil pada diri kita. Bila kita dah adil pada diri kita, kita dah ada ilmu, kita dah dapat aplikasi ilmu, kita dah dapat gunakan ilmu untuk diri kita, dan kita dapat bantu orang lain, maka itulah adil yang sebenarnya, berbanding dengan satu ilmu sahaja yang kita kuasai. Wallahualam, moga menjawab soalan Puan Haja Nurulawati. Itu pandangan saya lah Puan. Terima kasih. Ya. Puan Haja Nurulawati, tadi apa istilah Puan Haja sebut tadi? Apa yang apa master nothing tu, yang mula-mula tu pernah? Know of everything. Know. No. Know of everything. Master of none. Nothing lah. Okay. Saya tengok dari sudut ni pula. Yang banyak yang macam ni yang untuk Ustaz jelaskan nanti, banyak orang dia kalau dengar sembang tu macam dia tahu semua. Dengar sembang dia tu macam dia tahu semua. Kita kata apa-apa dia boleh masuk campur dan cerita semua.
Tetapi master of none tu, maksud dia sebenarnya kepakaran dia bila sampai kat dia punya orang panggil situasi sebenar yang kita nak buat, dia masa tu dia dia tak boleh cakap. Dia lapar. Dia sebab dia tak ada master, dia bukan kepakaran, sikit-sikit saja, tapi dia cakap tu macam dia segala-galanya dia tahu. Tapi bila sampai kat lapangan suruh buat, semua nak suruh orang lain lah pula buat, dia tak boleh buat sebab dia tak ada master dia tak. Saya tengok dia dari sudut tu, apa komen Ustaz? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ini pun satu masalah juga. Banyak dia macam bila kita bercerita, aku pernah buat ni. Macam ni. Tapi bila kita suruh dia buat, dia tak nak buat. Yang itu adalah satu masalah yang kita sering hadapi pada masa kini. Ramai orang yang macam tu. Bukan katakan orang yang dah berusia, orang budak-budak sekolah macam tu. Macam ni. Tapi bila suruh buat presentation tak tahu. Itu masalahnya. Jadi kita macam mana ini kata? Kita yang kawan kepada dia ataupun kita yang memang rapat dengan dia, apa yang kita mampu cakap, kalau dia memang kita kenal dia macam tu, dan memang kita tahu orang dia macam tu, kita cakap dia sokong, dan semua A sampai Z dia cakap okey, on. Tapi bila suruh buat tak boleh buat, maka cara macam tu bukan kita nak kata kita nak pilih macam tidak, tapi kita hanya mampu bagi nasihat ialah pada dia supaya dia ubah sikap dia macam tu, supaya dia ubah sikap dia supaya dia tak adalah up diri sangat, tapi bila suruh buat tak boleh buat. Kalau dia kata dia memang tak tahu pun benda tu, tak payah mengaku kata tanya buat apa semua. Faham? Ramai. Sebab apa? Dia sebenarnya satu benda, dia nak bila kita bercakap tu, macam kalau saya kawan-kawan saya berinteraksi tu, dia sebenarnya dia nak memeriahkan suasana. Kalau tak, aku pernah buat lah, tapi sebenarnya tak nak buat pun. Tapi dia sebenarnya nak rapatkan gap antara kawan-kawan dia supaya perbualan tu lebih rancak. Padahal perkara yang tu dia tak pernah buat, dia nak rancakkan perbualan. Itu salah satu perkara yang selalu berlaku dalam interaksi antara kawan-kawan. Kalau bersembang satu bab, satu topik, semua akan sokong walaupun dia tak pernah buat. Sebab apa? Tujuan utama dia nak merapatkan gap antara kawan-kawan tu. Dia bukan ada tujuan lain pun. Tapi kalau kita yang jenis percaya ni, kalau benda tu salah, kita berhenti. Kalau kau tak pernah buat, kau tu boleh cakap. Sebab apa nanti orang lain akan percaya, bila orang lain percaya, orang lain akan jumpa kau tak boleh buat macam ni. Kita kena nasihat dia lah supaya dia ubah sikap dia. Ataupun sekadar gurau-gurau dengan dia tak ada masalah. Tapi kalau benda tu ada orang yang ambil serius, kalau ada orang luar duduk dalam satu grup tu, maka kita kena nasihat dia lah. Kena suruh minta dia ubah tingkah laku dia supaya dia kata apa yang benar, buang apa yang dusta. Ada saya kata tadi, adil kepada diri sendiri, bukan sengaja mengangkat darjat tapi tak tahu. Balik kepada surah Al-Mujadalah tadi lah. Ayat yang ke-11 tadi, muka surat 543. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh buka surah Al-Mujadalah ayat 11, muka surat 543. Hadam ayat tu. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Hanya orang beriman, dia kata orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia takkan buat benda tu. Orang yang beriman, dia takkan buat benda tu. Dia takkan kata
Dia aku berbaik. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan buatlah macam yang Cikgu Rahim cakap tu. Sepatutnya. Tapi kalau dia buat juga, kita punya nasihat lah, kita punya nasihat, teguran. Kadang-kadang mungkin salah satu sebab macam saya cakap tadi, dia nak memeriahkan suasana perbualan tu. Tapi kalau ada di antara ahli masa perbualan tu orang selain daripada kawan-kawan, mungkin dia berbual dekat surau ataupun berbual dekat kafe, waktu tu tengah reunion ke apa ke, orang lain terlibat sana, maka kena cegah benda tu. Cegah benda tu sebelum membuatkan perkara dusta itu berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana Abu Hajar Nalila ada pengalaman yang macam tu tak? Memang ada Tuan Haji, tapi kita ambil yang positif lah pada saya lah. Cuma kan Ustaz, kalau kita bawa perkara ni kepada situasi kecemasan, contohnya seorang yang baru lemas kan, dia perlukan CPR. Tak semua orang tahu buat CPR, dan ada yang berani buat tapi dia bukan doktor. Jadi maknanya itu adalah lebih baik lah dalam situasi tersebut kan. Saya pernah tengok lah sebenarnya orang yang biasa-biasa ni buat CPR untuk orang yang lemas. Orang yang tercekik lah Ustaz. Tercekik sesuatu, macam mana dia nak lepaskan daripada tercekik tu kan. Kadang-kadang kita panik, tak tahu nak buat apa. Tapi ilmu yang dia ada tu boleh membantu dalam waktu kecemasan. Pada saya yang itu yang paling penting sekali. Bila waktu kecemasan, apa yang kita buat tu bermanfaat, melibatkan nyawa kepada orang yang sedang mengalami kan Ustaz kan? Betul. Itu pandangan saya lah. Cikgu Rahim ni tu. Alhamdulillah, kita sudah dapat dengar apa soalan-soalan yang dikemukakan dan jawapan yang diberikan oleh apa Ustaz kita yang baik. Jadi yang baik untuk kita jadikan sebagai ilmu juga pengetahuan kepada kita dalam perbincangan ni, untuk kita melalui kehidupan pengalaman hidup kita dengan ilmu yang semakin bertambah insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang terus setia mengikuti program ni. Jadi program kita nak berakhir, jadi kita akhirkan program kita nanti dengan doa. Jadi saya nak minta sekali lagi Ustaz untuk bacakan doa untuk kami. Amin. Sama-sama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, khusus yang berada di Taman Jawi-Jawi ya Allah. Ya Allah, Engkau panjangkanlah umur kami ya Allah dalam melakukan amal ketaatan kepada-Mu ya Allah, walaupun sedikit ya Allah, tapi istiqamah ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, baik urusan duniawi ya Allah maupun urusan ukhrawi ya Allah. Ya Allah, Engkau tetapkanlah hati kami ya Allah untuk terus menuntut ilmu ya Allah, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi ya Allah. Ya Allah, Engkau tetapkanlah iman kami ya Allah, Kau jangan goyangkan iman kami ya Allah, Kau perkukuhkan akidah kami ya Allah, Engkau senatkan hati-hati kami ya Allah, Engkau sempurnakanlah solat kami ya Allah, Engkau sempurnakanlah ibadah yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah keberkatan kepada apa yang kami lakukan ya Allah, baik kami lakukan di masa siang maupun kami lakukan di masa malam ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah, Kau berikanlah kami peluang untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad pada hari akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin, rahim. Semoga kita mengharapkan semoga Allah SWT makbulkan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farid tadi, dan kita aminkan dan semoga ianya akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini, seterusnya membawa kepada ke akhirat kelak kita mendapat balasan yang baik, insya-Allah mendapat keredaan dan juga rahmat daripada Allah SWT. Ya Allah, seterusnya insya-Allah pasalnya program kita akan berakhir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program kita. Jadi kita tutup dengan sekali lagi kita baca doa khatam Al-Quran bersama-sama secara bernasyid. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.